Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Sultanul Arifin nama sebenarnya ialah Said Ismail Ibni Said Abdul Qadir Ibni Said Abdul Jabbar. Beliau adalah cicit kepada Syekh Abdul Qadir Jalaini, seorang wali Allah yang sangat masyhur di seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Jalaini adalah keturunan ke-14 Rasulullah. Maka Sultanul Arifin Syekh Ismail ini adalah keturunan ke-18 Rasulullah. Sebutan sebenarnya adalah Sultanul Arifin dan bukanlah seorang sultan atau raja. Sultanul Arifin adalah gelaran yang diberikan oleh pengikutnya yang bermaksud penghulu bagi orang-orang yang arif. Sultanul Arifin Said Ismail telah dilahirkan pada 17 Rabiul Awal tahun 867 Hijrah atau 1463 Masihi di Baghdad. Bapanya bernama Said Abdul Qadir dan ibunya bernama Sayyidah Fatimah. Perkahwinan di antara Sultanul Arifin Said Ismail dengan Syarifah Siti Maimunah melahirkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, iaitu Said Ahmad Tajuddin atau lebih dikenali Ahmad Salim atau Ahmad Qadir atau Panglima Alang Daik Hitam atau Datuk Paduka Berhala atau Tok Putih. Kedua, Syarifah Siti Zubaidah. Ketiga, Syarifah Siti Zulaika. Menurut riwayat, sewaktu beliau ke Madinah menziarah makam Nabi, beliau telah mendengar satu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ajaran Islam di Kepulauan Jawa. Sebagai seorang yang taat kepada agama, beliau menunaikannya dan beliau telah mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama-sama ahli kumpulannya. Pengembaraan beliau ke Pulau Besar disertai oleh gurunya Syekh Yusuf As-Siddiq dan abangnya Said Ibrahim berserta 13 orang yang lain dari Baghdad pada 1495 Masihi bersamaan 900 Hijrah ketika berumur 32 tahun. Mereka adalah peneroka yang pertama yang membuka Pulau Besar untuk dijadikan pusat perkembangan dakwah di Kepulauan Melayu termasuk India, Samudra Pasai, Champa dan Kelantan. Kemudiannya, beberapa lagi para pendakwah datang dari Syria, Yaman dan Semenanjung Arab sehingga jumlahnya seramai 43 orang yang menghidupkan Pulau Besar sebagai pusat perkembangan dakwah alam Melayu sehingga berkembang luas dan beliau mempunyai pengikut yang sangat ramai. Menariknya, kesemua 43 pendakwah ini ada yang mengatakan wali Allah telah dikuburkan di Pulau Besar. Cuma makam yang telah dikenal pasti hanyalah 4 makam, iaitu makam Syekh Ismail, Syekh Yusuf, Syekh Ibrahim dan Sarah, iaitu anak Syekh Yusuf yang berkahwin dengan Syekh Ibrahim. Ketika kehadiran mereka di Pulau Besar, Kesultanan Melayu Melaka ketika itu diperintah oleh Sultan Mahmud Shah, Sultan yang terakhir sebelum Melaka jatuh ke tangan penjajah Portugis pada 1511. Dikatakan juga dua orang wali Songo yang terkenal dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, iaitu Raden Makdum, iaitu Sunan Bonang, dan Raden Paku, iaitu Sunan Giri, pernah datang berguru di Pulau Besar dengan Sultanul Arifin Syekh Ismail yang juga dikenali sebagai wali lanang. Berkat ilmu yang dipelajari, kedua mereka pulang ke Pulau Jawa, lantas membuka pesantren atau pondok bagi tujuan penyebaran Islam di Pulau Jawa yang masih dikuasai oleh Kerajaan Majapahit
yang menganut agama Hindu atau Buddha. Hasil dakwah yang gigih dari Wali Songo ini, maka pada tahun 1517, Kerajaan Majapahit tumbang dan digantikan dengan Kerajaan Islam Demak yang menjadi pemangkin kepada penyebaran Islam ke seluruh kepulauan Indonesia. Berdasarkan maklumat ini, bolehlah dikatakan bahawa pulau besar mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran Islam ke seluruh alam Melayu sebagaimana amanah yang telah dijalankan oleh kepada Sultanul Arifin Syekh Ismail ini. Kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511 terubat dengan tertegaknya Kerajaan Islam Demak yang diasaskan oleh Wali Songo pada 1517. Sultanul Arifin Syekh Ismail telah meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal tahun 925 Hijrah, bersamaan 1520 Masihi, ketika beliau berusia 58 tahun setelah mengabdikan diri dengan amanah dakwah yang dipesan oleh Rasulullah. Sekarang, makam Sultanul Arifin Syekh Ismail menjadi tumpuan utama pengunjung di Pulau Besar bagi menghargai jasa dan sumbangan besar Allahyarham ketika mengembangkan agama Islam di seluruh kepulauan Melayu. Semoga rohnya dan pengikutnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.